Baik. Tengok, benda yang kita nak bincang ada 5 benda asas. Saya harap sempatlah sampai 10 atau 10 lebih. Boleh bertahan? Okey. Kita nak bincang 5 pokok utama ketamadunan Islam. Yang pertama ialah asas-asas tamadun Islam. Yang kedua, sumber-sumber tamadun Islam. Yang ketiga, tujuan dan matlamat tamadun Islam. Yang keempat, ciri-ciri khusus tamadun Islam. Yang kelima, nilai-nilai universal tamadun Islam. Pertama, asas-asas tamadun Islam. Asas tamadun Islam ada 4. Yang pertama, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita ni, dia terbahagi kepada 3. Pertama, konteks akidah. Yang kedua, konteks syariah. Yang ketiga, konteks akhlak. Dan di samping itu, Allah menyertakan kepada kita sebahagian kisah-kisah, sebahagian cerita untuk dijadikan panduan dan iktibar bagi kita hari ini dalam melayari kehidupan. Apapun cerita yang dibentang dan dipaparkan oleh Allah dalam Quran memang tak lari dan terikat kepada 3 base tadi. Satu-satu cerita yang Allah bagi kita baca dalam Quran mesti ada kaitan dia hal akidah, mesti ada kaitan dia hal syariat, mesti ada kaitan dia hal adab, akhlak, etika. Jadi inilah teras asas kepada sumber-sumber ketamadunan Islam. Nombor 1, akidah. Bila sebut tentang akidah, dia banyak mewakili apa yang disebut sebagai rukun iman ke rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada. Yang kedua, beriman kepada. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada. Yang kelima, beriman kepada. Yang keenam, beriman kepada. Okey, baik. Ini disebut sebagai keimanan, kepercayaan, dan dia bermain dengan sentimen rasa. Benda iman ni benda tak boleh nak gambar. Benda iman benda tak boleh nak rupa. Benda iman benda tak boleh nak sentuh. Benda iman benda tak boleh nak raba dan dipertontonkan. Itulah kenapa disebut dengan keimanan. Sesuatu benda yang kita tak boleh nak hubung kaitkan dengan communication kita dengan deria-deria anggota, tetapi kita percaya dan beriman benda tu ada dan wujud. Contoh, beriman kepada Allah. Semua anggota kita ni terperangkap dengan kelemahan dan kekurangan untuk interaksi dia. Maksudnya mata kita hari ni boleh tengok Allah tak? Telinga kita boleh dengar perkataan Allah tak? Boleh sentuh, boleh raba, boleh timbang, boleh dukung? Tak boleh. Tapi bila ditanya, tuan-tuan percaya tak Allah itu ada? Tuan-tuan percaya tak Allah itu wujud? Dah tak pernah tengok, macam mana tahap kepercayaan tu? Tak pernah tengok, tak pernah rasa, tak pernah jumpa, tak pernah apa-apa, tiba-tiba percaya. Itulah iman. Hak benda kita pernah tengok, kita percaya, tu bukan iman. Sebab semua orang lain boleh bersetuju dengan hal tersebut. Semua orang tengok. Iman ni benda tak pernah tengok, tak pernah rasa, tapi kita percaya. Allah tak pernah tengok, percaya ada. Tapi kalau orang tanya, di mana bukti dia? Tu payah kan? Betul tak? Senang atau susah nak bagi jawapan pembuktian kewujudan Allah? Kalau orang tanya, terutama orang non-Muslim. Okey, kalau kamu kata Allah tu ada, Allah tu wujud, di mana bukti kewujudan tersebut? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Jawab dia guna ukur akal lah tak? Guna akal kita. Sebab orang kafir ni guna ayat Quran pun dia pakai tak? Tak pakai. Guna hadis pun tak pakai. Jadi jawapan macam ni kita kena main ilmu man apa? Mantik.
Ilmu akal, ilmu ta'akul. Kan ada kan tahap pemikiran kebat budak-budak lah ni hak last sekali, menakul. Kamu ada tak? Ke tak ada? Tahap MRSM lebih pada menakul, mencangkul. Menakul di pemikiran tahap tinggi. Soalan-soalan yang kita boleh tanyakan sebagai contoh lah. Tak? Kita ni ada akal tak? Ada otak tak? Okey, cuba tunjukkan kat ustaz di mana akal kamu. Letak depan. Ambil akal kamu tu letak depan. Mampu atau tidak? Tak mampu. Tapi yang kamu kata kamu ada akal tu, kamu tak pernah tengok pun. Kalau kita tanya balik dekat mereka hak tanya tadi, kamu ada otak tak? Agak-agak dia marah tak? Kamu ada otak tak? Oh, mestilah ada. Ada akal tak? Ada. Letak depan, tunjuk kat aku. Mereka tak boleh nak tunjuk. Kita bagi penampak sebiji. Kita tanya, rasa tak sakit? Rasa. Tunjuk sakit tu. Letak, ambil sakit tu, tunjuk. Ni rupa sakit. Boleh tak dia nak tunjuk? Tak boleh. Dia hanya boleh dirasa. Dia rasa sakit tu, tapi tak boleh nak habaq lagu mana rupa sakit. Kita bagi kentut sebiji. Dia kata, hang kentut ke? Macam mana hang tahu aku kentut? Hang tak pernah tengok pun. Aku ada bau. Bau pun kamu tak boleh nak rupakan. Kentut tak wujud sama sekali. Kentut wujud tak? Nampak tak? Wujud. Tak nampak. Siapa kadang-kadang kentut ni bukan nak mengaku pun. Biasanya kalau dalam ramai-ramai hak mula-mula tanya itulah biasa kentut kan. Mula-mula start bau tu, siapa kentut? Hak tanya tu senaknya kentut. Walaupun tak semestinya. Okey, tu bab-bab akidah. Sama macam malaikat, kita tak pernah tengok tapi percaya. Sama macam kitab, tak pernah tengok tapi percaya. Bila orang tanya, kitab tak pernah tengok, hari ni kita tengok Quran. No. Maksudnya apa? Maksud ghaibiyah Quran ni, Quran turun zaman kita ke zaman Nabi Muhammad? Zaman Nabi Muhammad. Bermaksud kita ghaib pada zaman tu. Quran tu bukan turun zaman kita ada sekarang. Tapi kita percaya. Walaupun kita, kalaulah Quran turun lah ni lagi kita percaya. Tapi nak habaknya turun zaman Nabi Muhammad, kita tak ada masa tu. Zaman sahabat duk tulis, kita tak ada masa tu. Sampai kita hari ni kita percaya dia pernah turun pada zaman Nabi. Walaupun kita ghaib pada waktu dan zaman tersebut. Nabi-nabi dan Rasul macam mana? Ghaib ke tak ghaib? Ghaib. Nabi Muhammad dulu muncul, kita tak beranak lagi, tak lahir lagi. Dia wafat pun kita tak ada lagi. Tapi percaya dan beriman tak dekat dia? Percaya, beriman. Bahkan kalau orang hina dia, kita marah. Kita tak suka, kita benci. Qada dan qadar tak nampak. Hari kiamat tak berlangsung lagi-lagilah tak nampak. Ni asas-asas akidah. Jangan bercelaru akidah. Yang kedua ialah syariah. Apa dia syariah? Syariah ialah bentuk implementasi daripada kepercayaan dan keyakinan tadi. Jadi bila kita percaya kepada Tuhan, ada benda-benda yang Tuhan nak turunkan kepada manusia yang dinamakan sebagai bentuk perundangan, hukum hakam dia, halal haram dia, boleh tak boleh dia, hak dia, batil dia, betul dia, salah dia, benar dia, tak benar dia. Jadi turunlah wahyu Al-Quran, juga sabdaan-sabdaan hadis Rasulullah. Inilah yang dihimpunkan membentuk apa yang dinamakan syariat. Jadi bila kita percaya kepada Allah, ada hubungan kita dengan Allah. Jadi salah satu bentuk hubungan Allah dengan manusia dalam konteks ibadat ialah solat. Angkat tangan siapa yang tak solat. Jangan malu, tak payah malu. Malu apa bosku? Angkat tangan siapa yang tak solat. Oh, bagus. MRSM parit confirm, komplit. Tak ada yang ke parit. Semua komplit. Ucapan terima kasih, tepuk tangan untuk kamu. Okey. Nasihat.
jangan sesekali tinggalkan solat. Walau bagaimana keadaan kita, waktu tu Allah uji kita dengan kesenangan, semayang. Allah uji kita dengan kesedihan, semayang. Allah bagi susah hidup, semayang. Allah bagi stres, semayang. Allah bagi tension, semayang. Bila kamu selesaikan urusan kamu dengan Allah, Allah akan memudahkan urusan kita dengan manusia dan kehidupan kita. Yang jadi tambah serabut kerana kita kerak, kira kita putuskan hubungan dengan Allah. Orang yang putuskan hubungan dengan Allah memang serabut hidup dia. Walaupun kita nampak dia happy, kita nampak dia gembira, kita nampak dia ada segala-galanya, orang yang memutuskan hubungan dengan Allah, orang yang jauh dengan Allah, dia dah ada tali penghubung dengan Allah, dia sendiri pi kerak. Bukanlah pi kerak tali itu simbolik perlambangan. Solat tu hubungan kita dengan Allah, itulah tali penghubung. Jadi kita hari ni kalau tak mau semayang, seolah-olah ambil gunting kerak tali tu, tak mau kita bersambungan dengan Allah. Orang yang nak jauh dengan Allah ialah orang yang tinggal solat. Payah ke senang nak semayang? Dari sudut pelaksanaan senang saja. Ambil wuduk, semayanglah 5 hingga 6 minit siap. Tapi jangan tinggal. Tapi semayang ni panjang lagi lah, tu kita cerita bab lain. Ada lagi hubungan-hubungan lain sesama manusia, ada konteks zakat dengan Allah, ada konteks puasa, konteks amar ma'ruf, konteks nahi mungkar. Itu bahagian-bahagian yang kita namakan sebagai syariah, yang di dalamnya terkandung maqasid syariah. Maqasid syariah ada berapa, adik-adik? Maqasid syariah 5, bagus. Nombor 1, nak jaga atas sekali, otoriti paling utama. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Sebab tu ada hukuman murtad. Yang kedua, nak jaga apa? Lepas jaga agama, nak jaga nyawa. Sebab tu ada hukuman qisas. Yang ketiga, nak jaga ni ada dalam kepala, akal. Kerana nak jaga akal, maka ada hukuman bagi peminum arak. Yang keempat, nak jaga keturunan. Ada hukuman bagi pelaku zina. Yang kelima, nak jaga harta. Ada hukuman bagi kes pencurian. Ini maqasid syariah. Aula authority, the first is jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan jaga harta. Okey, itu syariah lebih kurang.